Maka di antara sekian banyak nikmat yang Allah bagi kepada kita, Allah kurniakan kita pada tahun ini dengan masuknya tahun baru Hijriah. Berarti Allah Ta'ala panjangkan umur kita setahun lagi. Dan masuknya 31 Ogos, tak lama lagi kita akan menyambut Hari Merdeka, hari raya bagi rakyat Malaysia, yang mana hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika mana kita dipanjangkan usia oleh Allah Ta'ala, kita juga dapat melihat rakan-rakan, teman-teman yang sebaya dengan kita, sepermainan dengan kita, orang di sekeliling kita, satu persatu Allah Ta'ala jemput mereka kembali ke rahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال تعالى ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Majlis Merangkap Pengerusi Surau An-Nur, pimpinan-pimpinan agama, Tuan Imam Barisan Ahli Jawatankuasa Surau, pimpinan-pimpinan agama, pimpinan-pimpinan masyarakat, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya kita sentiasalah bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan nikmat yang begitu banyak Allah bagi kepada kita. Sejak hari pertama kita melihat alam dunia ini, kita dapati dalam hidup kita bertambah banyak umur kita, bertambah Allah Ta'ala panjangkan usia kita, maka dengan bertambahnya umur, maka bertambahlah juga kenikmatan demi kenikmatan yang Allah bagi kepada kita. Maka di antara sekian banyak nikmat yang Allah bagi kepada kita, Allah kurniakan kita pada tahun ini dengan masuknya tahun baru Hijriah. Berarti Allah Ta'ala panjangkan umur kita setahun lagi. Dan masuknya 31 Ogos, tak lama lagi kita akan menyambut Hari Merdeka, hari raya bagi rakyat Malaysia, yang mana hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika mana kita dipanjangkan usia oleh Allah Ta'ala, kita juga dapat melihat rakan-rakan, teman-teman yang sebaya dengan kita, sepermainan dengan kita, orang di sekeliling kita, satu persatu Allah Ta'ala jemput mereka kembali ke rahmatullah. Saya baru balik daripada menunaikan haji di Baitullahil Haram. Ketika mana kami berada di sana, hampir setiap waktu semayang, kita pasti mendengar muazzin akan melawangkan selepas solat. Kalau kita hanya ada i'lan azan sebelum semayang, tetapi di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi,
Hampir setiap waktu akan ada iklan as-salatu 'alal amwat yarhamukumullah. Marilah kita sembahyangkan jenazah ke atas bukan satu jenazah. Banyak jenazah yang disembayangkan, paling kurang 2 orang, 3 orang yang kita tengok depan mata kita dan kita sembahyangkan jenazah kita, dan satu hari nanti kita pasti jenazah kita juga bakal dibawa ke rumah Allah Ta'ala untuk disembayangkan. Hadirin dan rahmatil Allah, apa hikmah Allah panjangkan umur kita tuan-tuan? Tidak lain dan tidak bukan, kata ulama, ada 2 sebab. Sebahagian orang panjang umur menjadi sebab istidraj. Dia semakin kufur, semakin diingkar, bertambah nikmat Allah bagi, bertambah jauh dia dengan Allah, bertambah degil dia dengan perintah Allah, bertambah dia melakukan dosa dan maksiat, semakin dekat dengan kematian dia menimbun-nimbunkan dosa dia seakan-akan dia tak akan pernah mati. Tetapi sebaliknya, sebahagian hamba Allah, ya Allah jernihkan hati nurani dia, Allah sedarkan diri dia, Allah telah letak kerisauan di dalam hati dia. Betapa semakin dekat dengan kematian, semakin kurang amalan kita. Bertambah dekat dengan kematian, betapa kurangnya bekalan kita. Semakin dekat dengan kematian, anak yang akan saya tinggalkan masih belum pandai mengaji, belum sempurna agama mereka. Isteri yang saya nak tinggalkan masih belum jelas kefahaman agama dia. Kerisauan demi kerisauan menghantu diri dia, sehingga menyebabkan dia mengambil peluang dengan panjangnya umur, dia akan menambah kedekatan dia kepada Allah. Hakikatnya ulama beritahu ada 3 sebab kenapa Allah bagi nikmat yang begitu banyak pada kita. Yang pertama, tuan-tuan yang mulia, Allah nak dengan bertambah nikmat yang Allah bagi kepada kita, kita semakin dekat dengan dia. Kita bukan semakin jauh dengan Allah. Kita buat keputusan mulai daripada hari ini kita nak dekat dengan Allah. Kita tak nak jauh dengan dia. Kerana kita tahu semakin dekat kita dengan Allah, semakin banyak rahmat Allah nak bagi pada kita, semakin banyak berkat Allah nak bagi pada kita. Semakin jauh kita dengan Allah, kita semakin sengsara. Semakin dekat kita dengan Allah, kita semakin dekat dengan bahagia. Semakin dekat kita dengan Allah, Allah dekatkan kita dengan kemuliaan, Allah dekatkan kita dengan ketinggian. Sebagaimana sahabat Nabi Ridwanullah alaihi majma'in, sebelum mereka memeluk Islam, mereka jauh dengan Allah, mereka hina, mereka tidak tentram, mereka gelisah, mereka bermusuh-musuhan. Tetapi setelah mana mereka masuk Islam, mereka mengucap kalimah syahadah, mereka mengaku Allah sebagai Rabb mereka, mereka tak sanggup berjauhan dengan Allah walau seketika, tak sanggup lalai dan melupakan Allah Ta'ala walau seketika. Hadirin dan rahmati Allah, sebab yang kedua, Allah bagi nikmat yang banyak pada kita. Kata ulama, Allah Ta'ala bagi nikmat banyak, Allah layan kita sebaik-baik layanan. Tak pernah Allah layan manusia, Allah tak pernah layan makhluk-makhluk yang lain sebagaimana Allah layan manusia. Hujan turun kerana manusia, matahari terbit kerana manusia, bulan datang kerana manusia, matahari diciptakan oleh Allah untuk manusia, ikan-ikan dibesarkan oleh Allah dalam lautan untuk kita. Bahkan semut-semut di dalam sarang ditugaskan oleh Allah memohon doa keampunan untuk manusia. Bahkan malaikat yang memikul arasy Allah, Allah sebut apa tugas mereka. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk memikul arasy Allah Ta'ala, tugas mereka yusabbihuna bihamdi rabbihim, bertasbih memuji Tuhan mereka, wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka beristighfar kepada orang yang beriman di atas muka bumi ini. Ya Allah, ampunkanlah dosa orang beriman di dunia ini. Apa doa mereka? Rabbana wasi'ata kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, Engkau telah luaskan segala sesuatu rahmat-Mu ya Allah. Ilmu-Mu ya Allah, Engkau telah luaskan. Faghfir lilladzina tabu. Ampunkanlah dosa umat Muhammad yang bertaubat ya Allah. Wattaba'u sabilaka, dan ampunkan dosa orang yang mengikut perintah-Mu, yang mengikut jalan-Mu, yang mengikut jalan para nabi-Mu. Waqihim wattaba'u sabilaka waqihim azabal jahim. Peliharalah mereka daripada azab yang pedih, masya-Allah. Waqihimus sayyiat, peliharalah mereka daripada dosa dan maksiat. Wa man taqis sayyiat yauma idzin faqad rahimtah. Siapa yang Engkau peliharakan daripada dosa dan maksiat, berarti Engkau sayang kepada mereka. Ini doa khusus malaikat pemikul arasy yang Allah Ta'ala nukilkan dalam suratul Mu'min, nak bagi tahu kepada kita, orang beriman dia beribadah kepada Allah di dunia, ada hubung kait dengan malaikat pemikul arasy di arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan baik dia menyebabkan malaikat pemikul arasy
berbangga dengan dia, bergembira dengan perbuatan dia. Malaikat-malaikat di langit akan gembira dengan orang tersebut. Bahkan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahu, apabila satu orang itu beribadat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, menjadi insan yang makbul di sisi Allah, amalan dia meredakan Allah, dia betul-betul berkorban jiwa raga, dia ikhlas semata-mata kerana Allah, apa akan dia dapat? Yang pertama, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, idza ahabballahu 'abdan, apabila Allah Taala mencintai satu orang hamba, terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala akan panggil malaikat Jibril alaihi salam. Wahai Jibril, kemari kamu, datang dekat dengan aku. Jibril alaihi salam beritahu, labbaik ya Rabbi wa sa'adaik, aku hadir untuk menyahut apa jua perintahmu ya Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, Allah menyatakan dia punya keredaan dia, wahai Jibril, sesungguhnya dalam banyak-banyak hamba aku yang berjalan di atas muka bumi ini, si fulan bin si fulan, Muhammad bin Abdullah contohnya, si fulan bin si fulan, orang ni sekian-sekian, disebutkan namanya, nama ayahnya, sesungguhnya aku redha kepadanya, aku sayang kepadanya, aku kasih kepada dia, aku berpuas hati dengan prestasi dia, maka sesungguhnya aku mencintai dia. Dan aku memberi arahan kepada kamu, hai Jibril alaihissalam, aku juga mewajibkan engkau selaku ketua para malaikat, kamu wajib mencintai dia, kamu wajib berkhidmat kepada dia, kamu wajib memohon keampunan untuk dia, mendoakan kebaikan untuknya. Jibril alaihissalam berjanji, wahai Allah, aku berjanji untuk menunaikan perintahmu, wahai Allah. Bahkan Allah beritahu, tidak cukup wahai Jibril, aku nak kamu isytiharkan kepada sekalian para malaikat di muka bumi ini, malaikat di permukaan langit, supaya mereka juga melakukan perkara yang sama. Lalu Jibril alaihissalam mengumumkan di langit sana, sesungguhnya wahai para malaikat, terdapat beberapa nama-nama hamba Allah yang istimewa di muka bumi, yang amalan mereka meredakan Allah, amalan mereka menggembirakan Allah, amalan mereka menarik rahmat Allah Ta'ala. Allah redha kepada mereka, Allah gembira dengan mereka, Allah berpuas hati dengan mereka. Allah perintahkan sekalian para malaikat di langit untuk mencintai mereka, menyayangi mereka, redha kepada mereka, mendoakan keampunan untuk mereka, mendoakan kebaikan dan keberkahan untuk mereka. Kesemua para malaikat di langit menyahut perintah ini dan mereka berazam untuk berkhidmat kepada hamba tersebut dengan khidmat yang sebaik-baiknya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, tak cukup daripada itu, Allah Ta'ala perintahkan seorang malaikat di permukaan langit akan memberikan iklan kepada seluruh penduduk dunia ini. Dan iklan itu didengari oleh seluruh binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, makhluk-makhluk ciptaan Allah di muka bumi ini. Semuanya mendengar iklan tersebut. Satu orang malaikat akan mengumumkan, sesungguhnya wahai penduduk dunia, si fulan bin si fulan ini dicintai, dikasihi oleh Allah, amalannya diradai oleh Allah, dia disukai oleh Allah. Maka Allah Ta'ala telah perintahkan kepada kami untuk bagi tahu kepada kalian semua, kalian wajib mencintai dia, melayani dia, berkhidmat kepada dia, memohon istighfar untuk dia, berdoa kebaikan untuk dia, mempermudahkan segala urusannya. Maka akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawdi'al qabul, Allah Ta'ala letakkan qabuliyah, penerimaan di atas amalan yang dilakukan oleh hamba ini. Di mana-mana dia pergi, Allah tinggalkan kesan keberkatan. Di mana-mana dia meninggal dunia, Allah jadikan kubur dia sebagai tugu peringatan untuk Allah Ta'ala datangkan hamba-hamba Allah yang datang daripada jauh untuk menziarahi makam-makam mereka. Itulah yang berlaku kepada pahlawan kemerdekaan kita, tuan-tuan. Walaupun mereka dah mati, pahlawan Mak Kilau, Tok Janggut, Tok Gajah, Abdul Rahman Limbung, Tok Kupalo, semua mereka yang telah memperjuangkan kemerdekaan dengan nyawa mereka, dengan maruah mereka, mereka telah korbankan. Walaupun mereka dah mati, tetapi Allah letakkan qabuliyah, penerimaan di hati setiap manusia. Semua orang sayangkan manusia tersebut. Bukan sekadar mereka saja. Kita tengok nama para anbiya alaihi wassalatu wassalam, Nabi Allah Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan yang tak pernah kita jumpa. Tetapi kenapa hati kita merindui mereka? Kenapa hati kita hormat kepada mereka? Kenapa kita sayang pada mereka? Kenapa kita memohon doa, menyampaikan Fatihah untuk mereka? Kerana mereka adalah insan yang makbul di sisi Allah Ta'ala. Allah terima amalan mereka dan Allah letakkan, Allah tinggalkan kenangan, kerinduan dalam hati umat manusia. Bukan sekadar manusia merindukan mereka, bahkan binatang-binatang pun merindukan mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala
akan tinggalkan kenangan kerinduan di hati manusia setelah dia meninggal dunia. Walaupun manusia tak pernah berjumpa dengan mereka, tetapi manusia akan tetap merindui mereka, menghormati mereka, memuliakan mereka, menziarahi kubur mereka, kerana mereka adalah insan yang makbul amalan mereka di sisi Allah Ta'ala. Sebab itu ulama kata hari ini, ramai orang mengejar populariti, kemasyhuran. Banyak di kalangan kita yang mengejar kemasyhuran. Zaman handphone ni tuan-tuan, semua orang nak kejar like, semua orang nak kejar viral, semua orang nak kejar populariti, semua orang nak terkenal, Masya Allah. Semua orang nak jadi wartawan, semua orang nak komen segala isu tuan-tuan. Tetapi kita lupakan, masyhur belum tentu makbul di sisi Allah. Menjadi masyhur belum tentu Allah terima kita. Mungkin ada sebagian manusia terkenal di bumi, tetapi tak terkenal di langit. Sebaliknya tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, ada satu orang manusia yang seumur hidup dia banyak melakukan dosa dan maksiat. Makin Allah bagi panjang umur, semakin dia jauh dengan Allah, jauh dengan masjid, jauh dengan kuliah-kuliah agama, jauh dengan zikrullah, jauh daripada perintah Allah Ta'ala. Umur dah 80 tahun, masih tak kenal rumah Allah. Dah 90 tahun Allah panjangkan umur dia. Bahkan dia berbangga dengan panjang umur dia. Pakcik panjang umur, keturunan pakcik semuanya panjang-panjang umur. Bukan masalah pada panjang umur atau pendek umur. Imam Nawawi rahmatullah alaih meninggal dunia pada usia 30 tahun lebih. Tetapi apa yang Imam Nawawi tinggalkan? Allah letakkan qabuliyah dalam amalan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam Nawawi karang kitab pendek Matan Arba'in pun makbul seluruh dunia baca. Imam Nawawi karang kitab pertengahan Riyadhus Salihin pun makbul, satu dunia boleh ambil manfaat. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala karang kitab Al-Majmu' 23 jilid pun satu dunia boleh menimba ilmu daripada kitab tersebut. Bahkan ulama kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala jadi mudir di satu madrasah tuan-tuan di Syria sana, Madrasah Ashrafiyah. Dia katakan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sepanjang mengajar di sana jadi mudir, dia tak pernah ambil gaji daripada madrasah tersebut. Dan dia tak pernah makan daripada makanan madrasah. Tiap-tiap kali dia mengajar, daripada dia belajar sampai dia mengajar, ayah dia datang daripada kampung bawa makanan bagi Imam Nawawi makan, tak bagi anak dia makan daripada hasil madrasah. Takut makanan anak dia tak berkat tuan-tuan. Akhirnya Allah Ta'ala bagi kepada Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Sebelum dia mati, ulama catatkan dia sempat pergi menunaikan haji. Sebelum dia mati, Masya Allah, dia sempat ziarah kawan-kawan lama, dia minta maaf. Sebelum dia mati, dia sempat ziarah guru-guru dia yang pernah mengajar di ilmu agama, mengajar kebaikan pada dia, dan Allah ambil nyawa dia. Ada ulama kata sekitar 30-an umur Imam Nawawi telah meninggal dunia. Umur pendek pun tak apa, tak payah panjang umur pun tak apa. Kita pun selalu baca kan syair kita orang Melayu, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang tak ada gunanya. 1000 tahun hidup tapi kufur pada Allah Ta'ala. 1000 tahun hidup tak tunduk pada Allah, tak mengaku Allah sebagai Rabb, maka Allah Ta'ala akan panggil Jibril alaihissalam, wahai Jibril, aku benci kepada si fulan bin si fulan ini, dan aku nak kamu juga benci dia, kamu juga laknat dia, kamu juga susahkan urusan dia. Dan Allah Ta'ala perintahkan, umumkan kepada malaikat di langit, sesungguhnya Allah membenci si fulan bin si fulan ini. Dan bahkan penduduk langit akan elankan penduduk dunia, si fulan bin si fulan adalah musuh Allah Ta'ala. Allah benci pada dia. Dalam doa kunut kita baca apa? Innahu la yadhillu man walait, tak akan hina orang yang taat pada Allah. Wala ya'izzu man adait, tak akan mulia orang yang jadi musuh Allah Ta'ala. Orang yang hari-hari dilaknat oleh malaikat. Ini yang kita takut. Sebab itulah tuan-tuan dan rahmatil Allah, dengan nikmat panjang umur ni kita dah ambil kesempatan. Bahkan bersempena dengan hari merdeka tuan-tuan, kita tahu merdeka ni bukan datang percuma. Hakikat sebenarnya tuan-tuan, kerajaan Islam ni dah bertapak di dunia 1200 tahun lebih tuan-tuan, sebelum jatuhnya kerajaan Uthmaniyah, Masya Allah. 1200 tahun Allah bagi nikmat pada orang Islam. Allah berjanji pada orang Islam, wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah berjanji siapa di kalangan kamu yang beriman, wa amilus salihat, banyak buat amal kebaikan di dunia ini, la yastakhlifannahum fil ard, kami akan jadikan kamu khalifah yang memerintah dunia. Dan hakikatnya Allah bagi kepada para sahabat nikmat ini tuan-tuan.
Sahabat Nabi bukan jadi khalifah macam kita faham. Kita hari ini ingat bila dapat conquer parlimen berarti kita jadi khalifah dah. Belum tentu tuan-tuan. Khalifah ni adalah manusia yang mampu menguasai seluruh hati-hati manusia. Hati manusia semua sayang pada dia. Sahabat Nabi memerintah orang kafir, pun orang kafir sayang pada para sahabat. Dan Allah telah campakkan kegerunan di hati musuh Islam. Nusirtu birra'bi masirata syahrin. Aku dibantu oleh Allah mencampakkan rasa gerun di hati orang kafir sebulan sebelum bertempur dengan para sahabat. Ini khalifah tuan-tuan. Musuh Islam takut dengan dia. Dan yang tak berani menentang sahabat akan hormat dan sayang kepada para sahabat. Kemana sahabat Nabi pergi, orang kafir sayang kepada mereka, hormat pada mereka. Sahabat Nabi nak pindah ke negara lain, orang kafir menangis. Kenapa kalian nak pindah daripada negara kami? Adakah sesiapa di kalangan kami yang telah menyebabkan tuan-tuan sakit hati, kecil hati? Wallahi sahabat, wahai sahabat Muhammad, tolong jangan tinggalkan kami. Ini khalifah tuan-tuan. Dia jaga kebajikan semua rakyat dia. Sehingga binatang-binatang pun dijaga. Sampai binatang pun dapat rahmat daripada pemerintahan para sahabat. Dan Allah tundukkan seluruh alam semesta di bawah tapak kaki para sahabat. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Madinah telah dilanda dengan lava tuan-tuan, gunung berapi datang. Lava gunung berapi datang ke Madinah. Hari itu bulan Ramadan, saya pergi berjalan-jalan di sekitar Madinah. Saya singgah di kampung, di tempat yang lava gunung berapi itu dah sempat membakar kawasan situ. Batu-batu di semua dah jadi batu gunung berapi. Ringan dah, tak ada. Tu dah terbakar tuan-tuan, hangus. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu hantar seorang khalifah yang di dalam hatinya ada takut pada Allah Ta'ala. Dan dia tidak takut kepada sesiapa pun selain daripada Allah. Khalifah ni berani tuan-tuan. Dia hantar Sayyidina Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala. Orang yang mana Allah sayang kepada dia. Dan seluruh makhluk sayang pada dia. Dan seluruh makhluk tunduk pada dia. Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala, kalau kita hari ni tuan-tuan, gunung berapi datang, agak-agak apa fikiran kita tuan-tuan? Macam mana nak stop lava gunung berapi? Orang jadi bomba. Apa cadangan tuan-tuan? Kan? Kita buat begini, kita korek itu, korek ini. Nak buat macam mana? Datang laju. Bukan kita boleh buat dia punya pembentung ke, nak buat apa ke, nak letak kon tepi jalan ke, macam mana? Kalau letak kon pun hangus tuan-tuan. Kan? Sayyidina Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala sebagai khalifah Allah, yang Allah bukan sekadar bagi mereka memerintah dunia, gunung berapi pun mereka perintah tuan-tuan. Datang dia ambil kain ridak ni tuan-tuan, kain serban dia kata, shh, masuk dah, masuk. Ya Allah, ya Allah. Kan? Masuk, balik. Maka tuan-tuan, gunung berapi berundur, masuk balik dalam sarang dia. Sampai hari ni gunung berapi tersebut jadi gunung berapi yang mati dan tidak aktif tuan-tuan. Ikut dengar cakap Tamim Dari, dan cakap Tamim Dari itu dipatuhi oleh gunung berapi, dan gunung berapi tak akan berani keluar lagi dah sampai kiamat. Hari ni tuan-tuan, kita duk gaduh tuan-tuan, kenapa anak tak dengar cakap saya Ustaz, bini tak dengar cakap saya Ustaz, kereta pun tak nak dengar cakap saya. Saya pagi-pagi nak pergi kerja, start dia tak mau jalan pula. Kita tumbuk steering kereta kita, pum, geram betul lah aku dengan kau. Kau tak tahu kan aku tengah sibuk ni, aku nak cepat ni, kau mati pula. Kita marah kat kereta. Sebenarnya kita kena muhasabah diri kita. Ini semua makhluk Allah Ta'ala akan pusingkan untuk mengkhianati kita bila kita mengkhianati Allah dan Rasul. Bila kita tinggalkan perintah Allah, bila kita jadi musuh Allah, seluruh makhluk jadi musuh kita. Dan kalau kita jadi kekasih Allah, semua makhluk akan cuba menyelesaikan masalah kita. Semua makhluk akan tunduk pada kita, bantu kita. Satu dunia ni Allah Ta'ala akan jadikan khadim yang akan berkhidmat pada kita. Angin berkhidmat pada manusia, hujan berkhidmat pada manusia. Kalau manusia ingkar pada Allah, hujan jadi sebab mudarat pada manusia. Kita tengok di Pakistan baru mati tuan-tuan, berapa ribu orang mati. Air sepatutnya berkhidmat pada manusia telah memudaratkan manusia. Tuan-tuan yang mulia, makhluk dalam dunia ini semua dengar cakap Allah. Semua di bawah pemerintahan Allah. Kalau Allah sayang pada kita, sekelip mata Allah bagi arahan, semua makhluk ni akan dengar cakap kita, memudahkan segala urusan kita. Sahabat Nabi mereka taat pada Allah. Sayyidina Abul Ala Al-Hadrami sampai di Ahsa tuan-tuan, di khabar
Dia nak pergi melintasi lautan, Masya Allah, dalam berdakwah. Sampai di tepi laut, dia tengok, Masya Allah, jambatan tak ada, nak melintas. Sampan pun tak ada. Apa kita nak buat? Dia pun angkat tangan. Masa tu sahabat Nabi ni dah lama tak mandi, tuan-tuan. Kan? Daripada saya pernah naik kereta daripada Madinah sampai ke Khabar, tempat sahabat Nabi Abul Ala Al-Hadrami, tuan-tuan, menyeberangi lautan 36 km dengan kuda dia, tuan-tuan, tak tenggelam. Tuan-tuan yang mulia, kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, masa Abul Ala Al-Hadrami angkat tangan, dan waktu tak nampak segumpal awan pun dekat langit, tak nampak tanda-tanda nak hujan. Tetapi bila Sayyidina Abul Ala Al-Hadrami angkat tangan, Ya Alimu Ya Halim, Ya Ali Ya Azim, wahai Tuhan yang maha tinggi, yang maha lemah lembut, wahai Tuhan yang maha agung, yang maha mengetahui, inna nahnu abidu, kami semua adalah hamba-hamba-Mu ya Allah. Kalau dia mengaku dia hamba Allah, dia betul hamba Allah. Kalau kita hari ini mengaku hamba Allah, belum tentu kita hamba Allah. Kita hari ini di mulut je hamba Allah, tapi hati kita nafsu menjadi Tuhan kita, tuan-tuan. Nafsu inilah yang menyesatkan kita. Fa'adallahu Allahu ala ilmin. Allah sesatkan kita dengan ilmu kita. Kita tak nak ikut sunnah Nabi, tak nak ikut alim ulama', tak nak ikut ajaran ahlu sunnah wal jamaah, nak lari daripada jalan alim ulama'. Allah sesatkan kita dalam ilmu kita, tuan-tuan. Tuan-tuan yang mulia, sahabat Nabi angkat tangan doa pada Allah, kami adalah hamba-Mu ya Allah. Allah kata betul, dia memang hamba aku. Nujahid fi sabilik, kami sedang berjuang jalan-Mu ya Allah. Kami sedang berkorban di jalan-Mu. Ini betul-betul muhajirin, tuan-tuan. Sahabat Nabi ni betul-betul, kalau kita panggil tokoh ma'al hijrah, siapa dia tokoh ma'al hijrah? Sahabat Nabi semuanya adalah tokoh ma'al hijrah. Semuanya. Hari ni kalau Islam kita nak cari tokoh ma'al hijrah dalam peringkat surah An-Nur, tuan-tuan, berapa orang agak-agaknya layak jadi tokoh ma'al hijrah? Tuan pengurusi, berapa orang nak bagi pingat ni? Yang semayang berjemaah tak pernah tinggal, tahajud tak pernah tinggal, zikir tak pernah tinggal, angkat tangan berdoa, makbul doa dia, mustajab berdakwat. Ada ke rasa-rasa kita nak bagi, tuan-tuan? Kan? Anak dia semua hafiz Quran, semuanya alim ulama', dia pun Masya Allah berdakwah di seluruh dunia, Islamkan ribu-ribu orang. Bukan ribu-ribu orang, sahabat Nabi ni Islamkan negara demi negara, country by country, state by state, diislamkan. Benua demi benua, tuan-tuan. Afrika diislamkan, benua Asia diislamkan. Ini tokoh ma'al hijrah yang sebenar, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang rahmati oleh Allah sekalian, kita hari ini nak cari tokoh ma'al hijrah, pusing satu Malaysia. Nak cari siapa dia agak-agaknya layak sumbangan daripada Islam. Kalau sahabat Nabi tanya Bilal, ini pun sumbangan besar pada Islam. Tanya Sayyidina Ali pun sumbangan besar pada Islam. Sayyidina Umar pun jasa dia besar pada Islam. Kalau nak bagi tokoh ma'al hijrah, habis duit kerajaan, tuan-tuan. Kan? Semua tokoh ma'al hijrah, hak laki pun ma'al hijrah, hak perempuan pun ma'al hijrah juga. Nak bagi pingat pada Sayyidatina Ummi Amarah, dia pun, orang lain kata, Asma pun kata, saya pun layak ya Rasulullah. Asma pun banyak korban untuk agama. Kalau Asma kata, Fatimah pun kata, aku nak juga. 124,000 orang sahabat Nabi, semuanya tokoh ma'al hijrah belaka. Semua berhijrah untuk agama Allah. Hidup mati kami untuk agama Allah. Allah puji mereka, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Di antara orang beriman, hanya ada beberapa lelaki yang membenarkan janji mereka dengan Allah. Kita hari ini di mulut kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Hidup kami mati untuk agama. Hidup mati untuk agama. Minta RM100 nak beli kipas. Oh, insya-Allah. RM10 boleh lah. Kita kata hidup mati untuk agama. Masya-Allah. Baiklah, laluan pada azan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan rahmati oleh Allah SWT sekalian, ketika mana Abul Ala Al-Hadrami radhiyallahu ta'ala anhu telah menurunkan tangannya, dia berdoa pada Allah Ta'ala, sesungguhnya kami adalah hamba-Mu ya Allah, kami sedang berjuang jalan-Mu ya Allah, turunkanlah ke atas kami air hujan di sisi-Mu ya Allah, kami nak berwuduk, kami nak minum. Saya pernah bawa kereta, naik kereta daripada Madinah sampai ke sana, 1,300 km. Kalau naik kereta pun jauh, bayangkan sahabat Nabi daripada Madinah jalan kaki, naik unta, naik kuda.
untuk sebarkan Islam di Bahrain. Tuan-tuan yang mulia, kata Sayyidina Anas bin Malik, sebelum Abul Ala angkat tangan, aku tak nampak segumpal awan pun di langit. Dalam masa dia berdoa tu beberapa saat tu tuan-tuan, tidak turun tangan Abul Ala Al-Hadrami, melainkan tubuh badan para sahabat Nabi semua telah dibasahi dengan air hujan. Sahabat Nabi minum air hujan, tadah air hujan, wuduk, mandi. Selepas selesai mereka mandi, kata Abul Ala Al-Hadrami, ayuh sahabat-sahabatku, kita seberangi lautan ini. Allah tundukkan alam semesta berkhidmat kepada orang Islam. Laut yang sepatutnya menenggelamkan manusia, maka telah berubah menjadi jambatan sepanjang 36 km. Sahabat Nabi menyeberangi lautan dan mereka tak ditenggelamkan oleh air laut. Bahkan ulama perawi hadis mengatakan kaki kuda para sahabat pun tak basah, tuan-tuan. Sampai ke seberang sana orang Bahrain kata, ini dewa daripada mana datang ni, nak serang negara kita ni. Dan dengan ilmu yang mereka ada ni, kalau kita berperang dengan mereka, kita pasti akan kalah. Akhirnya mereka tanya, apa yang kalian nak minta? Dia kata, kami datang daripada Madinah menawarkan kalimah la ilaha illallah kepada kalian. Aslim taslam, masuk Islam kamu akan selamat. Maka akhirnya tuan-tuan, seluruh warga Bahrain mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah berjanji pada orang yang beriman dan beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ard, Allah jadikan mereka khalifah sebenarnya di atas muka bumi ini, tuan-tuan. Bila sahabat Nabi menakluki Mesir, datang satu aduan daripada Amirul Mukminin, daripada Amir Mesir, Sayyidina Umar bin Al-As radhiyallahu anhu, hantar surat kepada Sayyidina Umar. Apa yang patut saya buat? Sekarang sungai Nil sedang mogok, dia tak nak mengalir, sedangkan penduduk Mesir semua bergantung pada sungai Nil. Apa yang patut saya buat? Amirul Mukminin Sayyidina Umar hantar dua surat balasan. Satu, hantar surat kepada penguasa Mesir, wahai penguasa Mesir, perbaiki amalan kamu. Boleh jadi disebabkan amalan kamu memberi kesankan kepada kepimpinan kamu. Tuan-tuan yang mulia, Amirul Mukminin bagi arahan Sayyidina Umar bin Al-As radhiyallahu anhu memperbetulkan hubungan dia dengan Allah. Sahabat Nabi bila dia tengok sesuatu perubahan berlaku dalam kehidupan mereka, mereka akan cek hubungan mereka dengan Allah ada masalah ke tidak. Istighfar, taubat, perkemaskan doa, perkemaskan solat, perkemaskan khusyuk dalam sembahyang. Yang kedua, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu hantar surat khusus, risalatun min Amirul Mukminin ila Nahrin Nil, surat khusus daripada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercakap kepada sungai Nil. Wahai Nil, seandainya engkau mengalir dengan kehendak Allah, mengalirlah engkau pada sekarang juga. Seandainya engkau mengalir dengan kehendakmu sendiri, maka ketahuilah kami umat Islam sedikit pun tidak berhajat kepada kamu. Sebaik saja surat Sayyidina Umar jatuh ke atas sungai Nil, langsung sungai Nil melimpahkan air yang begitu banyak, tuan-tuan. Dan sungai Nil mulai daripada hari itu tak pernah surut sampai ke hari ini, tuan-tuan. Inilah khalifah yang suara mereka digeruni. Sekumpulan sahabat berdakwah di negara Afrika, tuan-tuan. Sampai di sana, tuan-tuan, sahabat Nabi nak tidur malam, tiba-tiba di situ ada hutan belantara. Sahabat Nabi pun manusia biasa, tengah malam takut kena gigit dia ular. Maka akhirnya satu orang di kalangan mereka telah mengiklankan, wahai binatang-binatang di dalam hutan ini, Afrika, kami sahabat-sahabat Muhammad berjuang di jalan Allah menyebarkan Islam. Sesungguhnya kami akan bermalam dalam hutan ini. Maka kami nak kalian jangan menyakiti kami, keluarlah kamu daripada hutan ini. Dia katakan, ulama beritahu semua binatang-binatang bawa keturunan mereka semua keluar daripada hutan itu. Sampai ke hari ini kalau kita pergi ke hutan itu, tak ada seekor binatang pun duduk dalam hutan itu, kosong. Binatang kecil-kecil pun tak ada, serangga pun tak ada. Hairan, sahabat Nabi dah meninggal dunia lama dulu, tapi kesan percakapan mereka, khalifah Allah bagi arahan pada penduduk di bumi. Insan yang diradai oleh Allah, insan yang dicintai oleh Allah, insan yang Allah letakkan qabuliah di dunia ni, Allah bagi percakapan mereka didengari oleh seluruh makhluk. Sementara hari ini kadang-kala kita dapati dalam hidup kita, kenapa ramai orang tak dengar cakap kita, anak murid tak dengar cakap cikgu, kan? Isteri tak dengar cakap anak. Sebenarnya kuncinya kerana kita tak dengar cakap Allah Ta'ala. Sebab kita tak patuh pada perintah Allah Ta'ala. Allah turnkan semua makhluk-makhluk sekeliling kita ni menjadi musuh kepada kita, mengingkari perintah kita kerana kita mengingkari perintah Allah Ta'ala. Sebab Allah yang bagi nikmat ini pada kita.
Allah bagi nikmat supaya kita bertambah dekat dengan Allah. Yang ketiga, Allah bagi nikmat pada kita kerana Allah Ta'ala nak kita tahu yang Allah sayang kepada kita. Sebab itu Allah bagi merdeka pada kita. Allah berjanji siapa yang beriman dan beramal soleh dilantik jadi khalifah Allah Ta'ala di muka bumi ini. Kama stakhlafal ladzina min qawli, sebagaimana kami pernah lantik orang terdahulu sebelum kamu jadi khalifah. Sahabat Nabi memerintah dunia ni selama 30 tahun. Al-khilafatu min ba'di 30 aman. Pemerintahan selepas daripada aku akan berlangsung selama 30 tahun. Dunia diperintah oleh khulafa Rasyidin, para khulafa yang bijaksana. Diganti pula tuan-tuan setelah itu dengan khilafah Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, Bani Utsmaniyah. Hampir 1200 tahun umat Islam memerintah dunia dengan penuh keadilan, dengan penuh kebaikan, keberkatan, khususnya pada zaman pemerintahan Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Zaman itu tuan-tuan, dunia menjadi begitu makmur, dunia menjadi begitu barakah, sampai ulama kata zaman itu serigala pun tak akan memakan kambing-kambing milik orang Islam, kerana serigala pun ada makanan sendiri. Hari ini zaman kita, kera pun curi makanan kita tuan-tuan. Kera datang, kita tanam jagung, dia makan jagung kita. Kita tanam durian, dia makan durian kita. Sebab apa tuan-tuan? Kita dah ambil rumah kera pada hari ini. Sarang kera kita dah kacau. Kita dah tebang dia punya hutan dia. Dia dah tak ada tempat makan, dia masuk dalam rumah kita tuan-tuan. Zaman Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, serigala tak makan kambing. Sehingga satu hari orang Arab Badui dia tengok kambing dia telah dimakan oleh serigala. Dia kata nampaknya Amirul Mukminin telah meninggal dunia. Daripada peristiwa ini, saya dapat buat keputusan sebenarnya Amirul Mukminin di Madinah telah meninggal dunia. Kerana selama pemerintahan Amirul Mukminin tak pernah berlaku binatang saya diserang oleh serigala. Sampai rakyat boleh dapat buat keputusan betapa berkatnya kepimpinan pada zaman itu. Dan waktu itu tuan-tuan, pemimpin-pemimpin Islam semuanya bertakwa kepada Allah, takut pada Allah Ta'ala. Sampai isteri Amirul Mukminin Puteri Zubaidah, anak raja, berkahwin dengan Amirul Mukminin. Dia beritahu mulai daripada hari ini, aku nak engkau masukkan semua perhiasan-perhiasan ke dalam Baitul Mal. Berkahwin dengan saya, kena buat keputusan. Kalau nak harta, tak boleh kahwin dengan saya. Kalau nak saya, tak boleh dapat harta. Tuan-tuan yang mulia, sampai waktu dia meninggal dunia, dekat nak meninggal, kawan-kawan dia cakap, wahai Amirul Mukminin, begitu tegasnya kamu, begitu ketatnya kamu nak mati, kamu tak tinggalkan harta sikit pun untuk anak isteri kamu. Dia kata, wahai yang bertanya, semoga Allah merahmati kamu. Seandainya yang aku tinggalkan adalah anak-anak yang soleh, Allah dah janji dalam Quran, wa huwa yatawalla sholihin, Allah yang akan jaga anak-anak yang soleh. Allah Ta'ala tak akan sisihkan anak-anak aku. Tetapi kalau aku tinggalkan nanti anak-anak yang durhaka pada Allah, maka lebih baik aku tidak meninggalkan apa-apa harta untuk mereka. Tuan-tuan yang mulia, Allah berjanji siapa yang taat pada Allah jadikan khalifah sebagaimana umat terdahulu telah menjadi khalifah. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada. Allah Ta'ala akan tamkinkan, kukuhkan agama Islam yang kamu redai. Hari ini kita tengok agama kita sedang diganggu gugat. Tidak ada tamkin, tidak kukuh. Zaman dulu tuan-tuan, tak ada siapa pun orang kafir berani cabar agama Islam. Sebab apa tuan-tuan? Orang Islam sendiri kuat. Orang Islam sendiri istiqamah. Hari ini orang kafir pun berani mempersendakan agama kita. Kadang-kadang toke-toke Jepun tuan-tuan, dia kesian tengok orang Islam nak puasa, orang Islam nak sembahyang, dia buatkan musola. Tiba-tiba dia lepas 2-3 bulan dia buka, dia tengok tak ada pula orang nak sembahyang, aku tutup balik. Kadang-kadang dia tengok Islam bulan puasa, every Muslim should kena berpuasa, keeping fast, kan, fasting. Tapi dia heran tengok ada juga orang tak puasa. Tu dia pening, kan? Are you Muslim? Sampai orang kafir kena tanya kita, you Islam ke tidak? Soalan ini dah banyak orang tanya pada kita. Kenapa tuan-tuan? Islam tak akan kukuh di muka bumi selagi Islam tak kukuh dalam hati orang Islam, dalam diri orang Islam, dalam amalan orang Islam, dalam rumah tangga orang Islam.
dalam kehidupan orang Islam. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, hari ini kita nak harapkan Islam tamkin di atas muka bumi. Islam tak akan tamkin di atas bumi ini selagi mana Islam tidak kukuh dalam kehidupan orang Islam. Kita sendiri pun ada hari solat, ada hari tak solat. Ada hari sembahyang tahajud, banyak hari tak sembahyang tahajud. Satu hari mengaji Quran, sebulan tak mengaji. Bulan puasa dah khatam Quran, lepas tu tahun depan pula baru buka Quran. Macam mana kita nak Islam kukuh di muka bumi, tuan-tuan? Kita sendiri pun pegang Islam sambil pegang sekejap lepas. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfi. Allah tegur kita. Agar orang dia menyembah Allah tepi-tepi je, tuan-tuan. Main tepi-tepi. Macam orang main tepi pantai. Bila kena ombak sikit, basah. Lagi. Lepas tu pergi pula. Tu lagi takut basah. Ada orang amal Islam begitu. Aku amal. Tapi bila nampak sikit masalah lari. Wish. Takutlah. Ada setengah orang, tuan-tuan, dah lama tak datang ke masjid, masuk ke masjid, berdebar, tuan-tuan. Jantung dia berdebar. Dah lama sangat tak datang masjid. Masuk shopping mall, tak ada pula debar macam tu. Kan? Berdebar. Tuan-tuan yang mulia, inilah yang berlaku. Allah janji para sahabat yang menetapkan iman dan amal dalam diri mereka, Allah tamkinkan di atas muka bumi ini. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Setelah dulunya mereka hidup dalam ketakutan, Allah tukar gantikan dunia ini dengan penuh keamanan, dengan penuh kemakmuran, dengan penuh keberkatan. Ya'budunani la yusyriku bi syai'a. Mereka boleh sembahyang sembah Allah di mana-mana dan mereka tidak syirikkan Allah Taala. Seluruh bumi jadi masjid, tuan-tuan. Sahabat Nabi pergi ke mana-mana, seluruh negara jadi negara Islam. Masjid tak ada, semua jadi masjid. Wujudnya madrasah. Dulu orang Cina tak pandai cakap Arab, orang Cina pandai cakap Arab. Orang Afrika tak reti cakap Arab. Sahabat Nabi pergi, mereka tukar agama, mereka tukar bahasa. Orang Sudan pandai cakap Arab. Orang daripada mana? Somalia, Somal, dia cakap Arab fasih daripada kita, tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi kehebatan sahabat. Dia bukan sekadar bawa Islam, dia bawa sekali kecintaan, kehormatan. Semua orang hormat pada orang Arab. Semua orang berterima kasih kepada para sahabat Nabi. Jasa kalian kami tak akan pernah lupa sampai hari kiamat. Sehingga kawan kami pergi ke satu pulau, tuan-tuan, dekat dengan Tanzania. Satu pulau dikatakan Pulau Bimba, tuan-tuan. Pulau itu pada zaman sahabat Nabi dulu, jemaah yang dibawa oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, masa dia pergi hijrah daripada Mekah pergi ke Habasyah, tuan-tuan, mereka singgah seketika di pulau itu. Baru ni kawan saya, tuan-tuan, tahun lepas daripada Madinah, dia pergi ziarah pulau tu. Wallahi dia balik, dia kata, kami orang Madinah sangka pergi ke Afrika, kita pergi dengan mood nak berdakwah kepada mereka. Sebab kita orang Madinah, mestilah kita lagi power daripada orang lain. Mestilah agama kita lagi kuat daripada dia orang. Tetapi wallahi dia kata, bila aku sampai di sana, menitik air mata aku melihat inilah suasana di zaman sahabat Nabi yang masih ada lagi di akhir zaman ini. Suasana zaman Masjid Nabawi, zaman Madinah, zaman Rasulullah itu masih ada lagi di akhir zaman ini. Dia kata semua orang Islam ni, tuan-tuan, di Afrika, bahkan saya pernah pergi ke Ghana, tuan-tuan, orang sana tak ada bacaan, tak ada magazin, tak ada majalah, tak ada surat khabar, tak ada WhatsApp, tak ada Facebook, tak ada Instagram, tak ada TikTok, tak ada muzik. Hiburan kami hanya Al-Quranul Karim. Kami hanya reti baca Quran. Saya pergi ke Ghana, tuan-tuan, malam Ramadan, sehari sebelum Ramadan, anak-anak Islam di sana, tuan-tuan, hafal doa berbuka puasa. Kita hajar anak kita nawaitu sauma ghadin, tuan-tuan. Orang sana kadal qamaru wa batallati sawbu wa thabatal ajru. Kan? Baca doa lagi. Panjang doa dia nak berbuka puasa. Kita hari ni doa tu pun mungkin first time dengar, tuan-tuan. Kan? Dia hafal. Dalam gelap. Daripada lepas isyak sampai pukul 10, kita tercengang tengok dia belajar dalam gelap, tak ada lampu. Atas tanah. Belajar agama, tuan-tuan. Kadang-kadang sekolah di sana tak ada atap. Tapi rakyat di sana, Masya Allah, kukuh mengamalkan agama. Kami iktikaf dekat Ghana, tuan-tuan. Masjid dia 10 hari akhir Ramadan. Pukul 12 malam kita baru nak bentang sikit alas, nak baring sekejap.
Kejap lagi pukul 3 baru nak qiyamul lail. Orang sana kata, tuan-tuan nak buat apa? Kata, kami nak rehat sekejap. Tak. Sekarang pukul 12 waktu qiyamul lail. Kita qiyamul lail daripada pukul 12 sampai sahur. Imam baca 10 juz satu malam. Satu rakaat, satu juzuk. Herannya tak ada seorang pun duduk atas kerusi, tuan-tuan. Semua semayang berdiri. Saya kata kuat badan orang Afrika ni, Masya Allah. Kalau saya bawa kat sini, tuan-tuan, 10 juzuk satu malam, insya-Allah Ta'ala dengan imam pun duduk atas kerusi, Masya Allah. Kan, semua kata kita dapat pahala separuh pun tak apalah. Yang penting nak khatamkan. Bahkan mungkin ada orang kata, ustaz berapa susah-susah baca 10 juz. Yang penting qiyamul lail sudahlah. Kita ambil qiyamul lail apa, tuan-tuan? Semayang tasbih je lah kot, ya. Ambil semayang tasbih sebab kita dosa banyak dengan orang. Jadi Nabi pun cakap sekali semayang tasbih semua dosa diampunkan. Jadi kita ambil tasbih je, tuan-tuan. Orang sana dia ambil ranking tertinggi, tuan-tuan, ibadat. Pukul 12 malam start buka lampu, tak tutup dah lampu masjid sampai ke waktu sahur, tuan-tuan. Allahu Akbar. Dia kata budak-budak perempuan, orang perempuan, tak ada seorang pun kami nampak wajah mereka umur 7 tahun dah pakai niqab dekat Bimba Island, tuan-tuan. Sahabat Nabi singgah situ 1400 tahun dulu. Sampai hari ni kesan dakwah mereka lekat di hati orang Afrika, tuan-tuan. Kita hari ni dakwah, hari ni esok anak murid dah lupa dah, tuan-tuan. Hari ni ustaz cakap, petangkang dah kena rotan balik dah. Tak lekat. Sebab tuan-tuan kita sendiri pun tak istiqamah. Jadi percakapan kita ni tak lekat di hati manusia. Sahabat Nabi ni istiqamah, tuan-tuan. Mereka lah rijal lelaki. Mereka lah rijal yang sebenar. Dia kata kami jemput tazkirah di masjid. Jemput dalam 100 orang. Datang 1,500 orang. Kat sana. Masya Allah. Sampai jemaah ni tercengang, Masya Allah, daripada Madinah. Hebatnya suasana mereka ni. Walaupun dia miskin, tak ada makanan. Tetapi agama, iman mereka sangat kuat, tuan-tuan. Inilah golongan yang mana, Masya Allah, dia mengambil kesempatan dengan Islam yang Allah bagi kepada mereka. Mereka tak akan tukar Islam dengan kufur, tak akan tukar Islam dengan keingkaran pada Allah. Bahkan mereka pegang sungguh walaupun di rumah mereka tak ada makanan. Kami hairan tengok orang Afrika. Sepanjang di sana kami tak tengok seorang pun hisap rokok, Masya Allah. Kalau kat Malaysia ni, Masya Allah, hampir 80% ke 90%. Nak buat menantu, nak cari menantu tak hisap rokok, tuan-tuan, rasanya payah juga, kan? Bukan nak marah, tuan-tuan. Tapi di sana kami tanya, kami tak nampak engkau ni hisap rokok. Yang pertama soalan tu ditanya, soalan kau ni pun dah pelik dah, dia kata. Soalan kau ni pun dah pelik dah. Tanya kenapa hisap rokok, macam satu benda yang wajib pula. Dia kata, tak, pasal negara kami ramai orang hisap rokok. Dia kata daripada kami beli rokok, baiklah kami beli makanan, dia kata, tuan. Di rumah kami nasi pun tak ada, beras pun tak ada, roti pun tak ada. Dapat makan telur ayam tu pun mujur. Takkan kami nak beli rokok, baik kami beli makanan. Dia juga, kita kata. Kami tak ada bacaan lain di rumah kami, tak ada majalah, tak ada buku, Quran je rumah kami. We love Quran very much. Dan memang kita pergi di sana bulan Ramadan, di mana-mana stesen bas, tuan pergi di Ghana, tuan-tuan, semua orang pegang Quran. Kita kata, ya Allah, kenapa budaya ni tak ada dekat negara kita? Allah dah cabut sayang pada Quran daripada hati masyarakat kita, waliyazubillah. Dah diganti dengan handphone, tuan-tuan. Sonok dengan handphone, asyik dengan handphone. Dan Quran telah dipinggirkan. Dan benda inilah sebenarnya menyedihkan hati Rasulullah SAW. Nabi pernah mengadu pada Allah, wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Allah, sesungguhnya umat aku telah menjadikan Al-Quran ini satu benda yang ditinggalkan. Dah tinggal Al-Quran jauh dalam hidup kita. Sebab itu, tuan-tuan rahmatan Allah, hari ini Allah Ta'ala bagi negara kita masih lagi kekal makmur. Bukan semestinya kerana Allah sayangkan kita. Betul lah kita rasa Allah sayang, mudah-mudahan Allah sayang kita. Tapi ada setengah negara Allah biarkan negara itu makmur dalam keadaan rakyat dia jauh dengan Allah kerana istidraj daripada Allah. Allah bagi peringatan, datang hari merdeka, bukan kita nak sambut dengan maksiat, tapi kita nak sambut dengan semakin taat pada Allah Ta'ala.
Sahabat Nabi dapat takluk satu negara, menangis doa pada Allah, ya Allah, kami tak buat apa-apa lagi untuk Islam. Padahal dah Islam kan ribu-ribu orang. Tapi sahabat Nabi kata, ya Allah, kami tak buat apa-apa lagi untuk Islam. Tak buat apa-apa lagi untuk agama ini. Terimalah pengorbanan kami, ya Allah. Pilihlah kami berkorban lagi di masa akan datang. Kita hari ini, tuan-tuan rahmati Allah, Allah bagi kita selaku rakyat Malaysia, selalu saya cerita di mana-mana, dalam dunia ini setakat ini, antara negara yang paling aman adalah negara kita, tuan-tuan. Walaupun kita ada berbilang bangsa, macam-macam benda yang berlaku, tapi Allah Ta'ala tak pernah cetuskan peperangan. Tak pernah Allah datangkan malapetaka. Allah Ta'ala tak pernah datangkan gempa bumi negara kita, tuan-tuan. Lawa-lawa Jepun, tuan-tuan, saya jadi imam dulu, tuan-tuan, duduk dalam bilik, tiba-tiba gedegum bunyi, Allahu Akbar. Anytime je, tuan-tuan, gempa bumi. Duduk di Indonesia, saya pernah duduk masa berlaku tsunami dekat Aceh, tuan-tuan, saya duduk kat Jakarta. Kebetulan rumah sewa saya tu pun retak dinding dia, tuan-tuan. Kan? Bergetar bumi masuk. Grrrr, Allahu Akbar. Nak lari ke nak duduk dalam rumah? Tuan-tuan, kita di Malaysia tak pernah diuji oleh Allah dengan ketakutan sebegitu, tuan-tuan. Sepatutnya rakyat Malaysia sambut Hari Merdeka dengan penuh keinsafan, dengan penuh tangisan di malam hari, tuan-tuan. Kesyukuran pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jatuhkan kerajaan Osmaniyah ni, tuan-tuan, bila umat Islam sudah tidak bersyukur pada Allah. Bila umat Islam dah lalai, semua dah seronok, di mana-mana pun ada orang Islam. Umat Islam waktu itu dah ubah fikiran daripada cinta akhirat dan jadi cinta dunia. Dulunya nampak nak Islamkan orang, sekarang tak kisah dah kau Islam ke tak Islam. Kami dah memerintah, kami dah kuat, kami dah ada tentera yang sangat hebat, kami perang sentiasa menang. Dah mula lupakan Allah Ta'ala. Allah hancurkan kerajaan Osmaniyah, dan Allah Ta'ala juga hancurkan kepimpinan waktu itu negeri Melaka kita, Masya Allah. Runtuhnya kota Melaka. Islam jatuh di satu tempat, jatuh di seluruh dunia, tuan-tuan. Sampai Allah datangkan penjajah British, tuan-tuan. Selama sepanjang sejarah saya buat kajian, kerajaan Osmaniyah berperang dengan mana-mana kerajaan, tak pernah kalah di dunia, tuan-tuan. Rusia pun 8 kali kalah dengan Turki, tuan-tuan. Satu mesin perang yang Allah bagi umat Islam dengan kekuatan, dengan tahajud, dengan amalan. Tapi bila dapat dunia, tuan-tuan, dah senang lenang, berebut pangkat dan darjat. Akhirnya, tuan-tuan, Allah hancurkan orang Islam dan seluruh dunia dijajah oleh penjajah daripada asing. Belanda dah mula rasa kuat, British dah rasa kuat, tuan-tuan, semua datang. Tetapi walaupun begitu, tuan-tuan, orang datang daripada luar, tuan-tuan, negara luar, mereka dah berjaya mengkafirkan negara Sepanyol, tuan-tuan. Dulu Sepanyol negara Islam, Tariq bin Ziyad bawa Islam ke sana. Sepanyol pernah jadi tempat pengajian agama yang terunggul di dunia. Semua orang Islam, orang kafir pergi ke Sepanyol, ke Andalus untuk belajar agama. Tetapi, tuan-tuan yang mulia, bila orang Islam lemah, orang Islam jatuh, orang Islam lupa diri, Allah bukan hanya sekadar hancurkan orang Islam, negara Islam telah bertukar menjadi negara Kristian. Kawan saya baru ni pergi ke Sepanyol. Saya tanya apa cerita Sepanyol. Dia kata, Ustaz, apa yang kita boleh cerita? Kita seolah-olah, Ustaz bayangkan kalau Ustaz orang Malaysia, sebelum tinggalkan Malaysia, Ustaz tengok semua masjid ada, semua orang Islam ada, Quran ada, azan berkumandang. Selepas Ustaz pergi, tiba-tiba Ustaz balik, Ustaz tengok semua masjid dah bertukar jadi gereja. Al-Quran telah dibakar, orang Islam telah dihapuskan, dan tak ada satu pun kesan Islam di negara tersebut. Apakah patut kita rasa gembira ataupun kita rasa kecewa? Itulah sebenarnya kesan. Hari ini kalau kita pergi ke tempat-tempat sejarah Islam yang hebat-hebat dulu, tuan-tuan, sahabat saya pergi ke tempat masjid, tempat Imam Bukhari mengajar hadis pada satu masa dahulu, tuan-tuan. Masjid tu pun dah kosong. Orang di sekeliling tempat itu pun dah tak tahu baca Quran. Padahal dulu itu adalah pusat penyebaran Islam yang terkemuka di dunia. Lahir daripada situ ribuan para muhaddisin. Kitab-kitab dikarang di sana. Hari ini tempat tersebarnya Islam satu masa dahulu, semuanya dah hilang agama, tuan-tuan. Sampailah mereka berjaya mengkristiankan negara Filipina, tuan-tuan. Negara yang dulunya Manila dipanggil Amanullah,
tetapi hari ini telah menjadi Manila. Dan orang Islam dulunya Masya Allah kuat mengamalkan agama, walaupun orang Filipin ni fighter. Tetapi tuan-tuan, Allah Ta'ala tak jaga mereka, akhirnya jadi negara Kristian. Tapi sampai di Melaka tuan-tuan, walaupun kita ni lemah, tetapi Allah Ta'ala jadikan nenek-nenek moyang kita dulu kuat. Nenek moyang kita dulu hebat, sanggup gadaikan nyawa untuk agama ini. Sebab itu tuan-tuan, kita tengok walaupun ulama ramai di dunia ni yang mengajar, tetapi kenapa Allah angkat nama Mat Kilau tuan-tuan? Kerana dia bukan sekadar korban nyawa dia untuk agama. Dia korbankan maruah diri dia. Dia sanggup orang tak kenal dia, sanggup dihilang kampung halaman, asalkan agama Islam tak lenyap di atas muka bumi ini tuan-tuan. Kita dengar Hantuah bagi tahu tak akan Melayu hilang di dunia. Kenapa Melayu tak hilang di dunia? Sebab negara kita, rakyat Melayu ni, bangsa Melayu Nusantara ni tuan-tuan, adalah bangsa yang menerima Islam tanpa sebarang peperangan tuan-tuan. Ini sejarah yang kita tak akan pernah kita boleh lupakan. Dalam dunia kita banyak dengar sejarah orang yang masuk Islam, tetapi sebelum Islam dia dah banyak menentang Islam. Sebelum masuk Islam dia dah banyak maki hamun Rasulullah. Sebelum dia masuk Islam dia pernah lukakan badan Nabi. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, satu hari tabi'in datang ketemu sama Sayyidina Miqdad Ibn Aswad. Dia kata, wahai insan yang matanya begitu mulia pernah menatap wajah Rasulullah SAW. Wahai insan yang bertuah yang tangannya pernah bersentuhan dengan tangan Nabi. Kalian bertuah dapat semayang dengan Nabi, hidup dengan Nabi, makan dengan Nabi, berjuang dengan Nabi. Kami orang kemudian, kami tak pernah tengok Rasulullah SAW. Kata Miqdad Ibn Aswad, boleh jadi kalian rasa kagum dengan kami, rasa kami lebih bertuah, tetapi hakikat sebenarnya yakinlah, kami rasa kamu yang lahir kemudian daripada kami lebih bernasib baik daripada kami. Heran para tabi'in, kenapa pula kami lebih hebat? Dia kata tidak ada seorang pun di kalangan kami pada zaman dahulu. Aku tengok depan mata kepala aku ramai orang-orang yang mengenali Rasulullah daripada kecil, membesar bersama dengan Nabi, hidup sama dengan Nabi, tetapi mereka mati dalam keadaan tidak beriman pada Allah Ta'ala. Aku juga tengok dalam mata kepala aku sendiri, sesungguhnya tidak ada seorang pun di kalangan kami yang memeluk Islam, melainkan kebanyakan kami pernah ada membuat kesalahan dengan Rasulullah SAW. Sedangkan kamu bertuah, kamu lahir selepas Nabi wafat, kamu tak pernah ada salah sikit pun dengan Nabi SAW. Kamu tak pernah memaki hamun Nabi SAW. Kamu tak pernah mencederakan tubuh badan Nabi. Sebab itu aku mengatakan kalian lebih baik daripada kami. Dan bila kita kaji balik tuan-tuan dalam dunia ni, ada beberapa umat yang memeluk Islam tanpa sebarang peperangan, tanpa sebarang penentangan. Salah satu daripadanya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tak pernah berkelahi dengan Nabi. Nabi tawar Islam tu masuk Islam. Siti Khadijah radhiyallahu anha, isteri Nabi, ditawarkan Islam pada dia, langsung mengucap kalimah syahadah. Di antaranya orang Madinah Al-Munawwarah, dia dengar tentang Nabi, dia datang cari Nabi dan beriman dengan Nabi. Nabi datang ke Madinah, mereka sambut dengan nasyid, dengan syair. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Orang-orang daripada Ahsa, wafdu Bani Abdul Qais, delegasi Bani Abdul Qais, dia kaji siapa Rasulullah, anak raja kaji. Tak puas hati, dia ajak 70 orang pemuda daripada Bani Abdul Qais, ayo kita pergi ke Madinah. Ayo kita pergi ke Madinah, cari Rasulullah SAW. Sampai di Madinah tuan-tuan, mereka dah terlalu rindu pada Nabi. Turun daripada unta, terus cari Nabi, peluk Nabi, Masya Allah. Badan berbau lagi busuk tu tuan-tuan, tak ada mandi, padang pasir jalan, badan kotor-kotor, peluk Nabi. Nabi tak kisahlah kan, dah orang nak peluk dia. Macam ustaz lah tuan-tuan, orang nak peluk ustaz, Masya Allah. Kadang-kadang kita pun letih tuan-tuan. Saya beritahu pada kawan-kawan, nak peluk saya boleh, tapi jangan laga pipi ni ke pipi saya kuat-kuat kan. Kadang kong dia lagi, kong bengkak pipi kita tuan-tuan. Nabi ni lagilah pula orang peluk kuat-kuat, Allahu Akbar. Tapi tiba-tiba anak raja tadi, putera raja yang bernama Asyaj Ibn Munzir, dia kata aku tak akan buat macam orang lain. Dia pergi ke tepi, mandi, tukar baju, pakai minyak wangi, baru datang ziarah Nabi SAW, peluk Nabi.
Nabi SAW beritahu, inna fika ya Ashaj la khaslatan, dalam diri kamu wahai Ashaj ada dua sifat, yuhibbuhumullah wa rasuluh, yang Allah dan Rasul sangat suka sifat ini. Dan dua-dua sifat ini ada dalam bangsa Melayu, tuan-tuan. Bangsa kita. Bukan kita nak bangga dengan bangsa kita, tuan-tuan. Ini nikmat Allah yang patut kita syukur. Mungkin kita tak sedar. Ada orang seronok kena jajah dengan British, sampai keluar daripada mulut sahabat kita, bertuah kita kena jajah dengan British. Kalau Belanda jajah kita, sampai sekarang tak maju lagi kita ni, kan? Ini semua bangunan pencakar langit, semua tamadun-tamadun dekat Malaysia ni, semua adalah berkat British jajah kita, tuan-tuan. Betul ke, tuan-tuan? Kalau British tak jajah kita, Malaysia lebih maju lagi, tuan-tuan. Zaman Melayu Melaka, kita dah ada macam-macam meriam, semua sistem yang dahsyat, peperangan, armada yang besar-besar di lautan, di daratan, semua orang Melayu yang menguasai, tuan-tuan. Tapi kita hari ini ditipu, sehingga kita rasa sebab British lah kita maju pada hari ini. Sebab penjajah dah korek semua dah. Emas kita dibawa balik, timah kita dibawa balik. Semua yang ada dalam istana-istana di British tu, tuan-tuan, semuanya adalah kekayaan daripada negara kita. Sampai dia tak tinggal langsung dah. Dalam tu semua dah jadi apa? Dah jadi tasik dah semua, tuan-tuan. Kesan-kesan dia korek habis dah harta, dibawa balik. Lepas tu kita bangga dijajah oleh penjajah British, masya-Allah. Betul ke, tuan-tuan? Kan? Masya-Allah. Sedangkan Allah Taala beritahu pada Nabi, beritahu pada Ashaj Ibn Munzir, dalam diri kamu ni ada dua sifat yang Allah suka. Yang pertama al-hilm, sifat sopan santun. Ini Allah bagi pada bangsa kita. Wal ana'ah, dan tenang. Tenanglah orang Melayu ni, tuan-tuan. Orang potong kita, tak bagi signal pun, Allah marah je lah. Tak adalah kita horn dia, kan? Kalau negara Arab, Pakistan, Masya Allah. Saya naik kereta kuda di Bangladesh, tuan-tuan. Janji dengan dia 10 rupiah, 10 taka. Sampai tempat itu diminta 10 taka lagi. Kita pergi jumpa polis. Tuan, ini orang ni tipu. Oh, minta maaf, saya jaga sini je, saya tak jaga bagi awak tu. Kata Allah Akbar, kan? Tak ada berhenti, mana-mana horn tu. Wow. Berhenti lampu merah pun dia horn juga. So jalan juga, tuan-tuan. Allah Akbar. Tapi bangsa Melayu ni bangsa yang paling tenang. Sampai Allah Ta'ala, kita pergi menunaikan haji, negara Saudi seronok dengan orang Malaysia. Dengar cakap, bangsa lain tak bagi sentuh, dia sentuh. Tak bagi kucuk, dia kucuk. Hak tak bagi itu semua dia nak buat. Orang Malaysia ni tak bagi, tak apa, InsyaAllah kita ada peluang lain. Tak boleh pergi, tak apa, InsyaAllah kita pergi lagi. Allahu Akbar. Ini sifat yang Allah dan Rasul sangat suka. Dan nak beritahu berita gembira, tuan-tuan, kitalah bangsa yang mana bila mana Islam datang ke tempat kita, kita tak pernah bergaduh dengan Islam. Nenek moyang kita, tuan-tuan, menyambut Islam ni. Raja kita masuk Islam dan diisytiharkan semua umat manusia, rakyat bangsa Melayu, pada mulai daripada hari ini agama kita adalah agama Islam. Kita tak tahu nikmat ini Allah bagi pada kita. Orang lain semua berjenuh berperang dengan orang Islam. Tentera-tentera Islam banyak mati syahid di seluruh dunia nak sebarkan Islam sampai di Nusantara. Tanpa setitik darah pun tertumpah, nenek moyang kita sambut Islam, tuan-tuan. Maka sebab itulah hari ini merdeka ni sebenarnya betul lah. Orang putih bagi kita merdeka, disuruh kita gembira, dia bagi kita bendera. Bagus, kita tak nafikan juga, ada juga kebaikan. Alhamdulillah, sistem pemerintahan negara kita pun berjalan dengan stabil. Negara Malaysia pun masyhur di seluruh dunia. 65 tahun kita merdeka. Tetapi ulama kata nikmat kebahagiaan kemerdekaan ini tak akan kekal selama-lamanya kalau kita tak jaga. Allah boleh tukar aman dengan azab ni sekelip mata. Baru ni satu orang ustaz daripada Syria, tuan-tuan, datang bagi tazkirah dekat madrasah saya. Dia kata sempena hari merdeka ni, orang yang paling layak bercerita tentang keamanan adalah kami, dia kata. Orang Syria, rakyat Syria. Tapi sebelum orang Syria cerita, sebenarnya orang Iraq dulu. Orang Syria cerita, zaman dulu peperangan Teluk berlaku. Kami orang Syria hidup macam orang Malaysia sekarang ni. Tenang, aman, boleh buat kuliah, boleh pergi jalan ke mana-mana, tak ada musuh. Aman, tuan-tuan. Tempat lain,
Kami pergi ke selatan Thailand tuan-tuan, nak naik motor besar tuan-tuan, takut juga kan kena bom kan. Takut. Tapi di Malaysia nak naik motor tak takut, aman, tenang, nak buat apa pun tak ada masalah. Allah jadikan Masya Allah kerajaan Malaysia ni Alhamdulillah, nak aktiviti dakwah, buatlah apa pun nak buat, pandai-pandailah kan. Mana sebebas-bebasnya. Setengah negara Arab dulu, saya tengok kawan-kawan saya nak simpan janggut pun tak boleh. Nak pergi mengaji agama, siapa pergi mengaji agama balik masuk penjara. Banyak negara Islam macam tu tuan-tuan. Akhirnya tuan-tuan, Allah pilih negara kita ni, nak pergi mengaji mana, pergi Yaman pergi, nak pergi belajar Mesir pergi, nak pergi Pakistan pergi, nak pergi belajar mana, South Africa pergi. Tak ada langsung rasa ragu kepada orang yang nak mengaji agama, silakan. Nak biar sesuai kerajaan, silakan. Nak pergi sendiri, silakan. Nikmat ini, dulu orang Syria mengecapi nikmat itu tuan-tuan. Dia kata datang pelarian daripada Iraq, tolonglah jaga agama ini. Kami orang Iraq dah hilang nikmat keamanan, kebahagiaan. Jagalah negara kamu sebagaimana kami dulu pernah alpa dan leka terhadap nikmat yang Allah bagi. Kami tukar ganti dengan dosa dan maksiat. Hari ini kami telah hilang negara, hilang rumah tangga, hilang keluarga, hilang keamanan, duit kami pun jatuh, kami jadi pelarian di negara orang. Dia kata selepas beberapa tahun, orang Iraq datang ke tempat kami, bercakap di tempat kami. Perempuan daripada Syria datang bagi talk dekat UIA tuan-tuan. Dia kata dulu negara kami orang Iraq datang nak menumpang, hari ini kami terpaksa menumpang pula di negara tuan-tuan. Dan orang Syria tu boleh cakap, orang yang nak bercakap tentang nikmat aman, nikmat makmur ni adalah orang yang telah hilang nikmat kemakmuran. Kamilah orangnya. Dan sekarang tuan-tuan sedang menikmati nikmat tersebut. Kalau tuan-tuan pun tak jaga nikmat ini, kalian tukarkan nikmat Allah dengan kekufuran. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran. Tidakkah kamu lihat, Allah sebut dalam Quran, orang yang menukarkan nikmat Allah yang besar ni ditukar dengan kufur, ingkar pada Allah. Rakyat di negara ini kalau tukar nikmat ini dengan kufur, tak jaga solat, asas kehancuran sesuatu masyarakat bila tinggalkan solat. Dulu Bani Israel aman makmur, tinggal solat, Allah lahirkan keturunan yang buat dosa yang banyak. Semayang ni macam brek tuan-tuan. Kereta tak ada brek, dia akan langgar semua benda. Tapi bila ada semayang nak buat maksiat, dia akan brek. Tapi bangsa umat yang tinggalkan solat, dia akan melakukan segala dosa dan maksiat. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Allah jadikan kaum itu, bangsa itu, negara itu negeri yang hancur. Allah Ta'ala beritahu. Dan Allah Ta'ala tukarkan keamanan jadi ketakutan. Saya jumpa satu orang pelarian Turki, pelarian Syria tuan-tuan di Turki, duduk teman-teman dekat masjid. Saya pergi bantuan, hantar bantuan di Kilis masa tu tuan-tuan, sepadan Syria masuk dalam tu. Hantar bantuan, tengok Masya Allah, musim sejuk. Mereka duduk dalam kemah tuan-tuan. Kadang-kadang anak-anak main api, terbakar kemah. Tengah musim salji tuan-tuan, Allahu Akbar. Sedih. Minum air apa? Air lecak tuan-tuan. Hujan minum, itulah air dikutip diminum tuan-tuan. Tunggu makanan, sekali sehari dapat makan. Kami masak-masak makanan bagi. Daripada berapa juta orang duduk situ, kita hanya bagi 65,000 orang je makan. Yang lain tak tahu, pandai-pandailah masing-masing cari. Masya Allah, dia kata, Ustaz, kalau kami tak ada iman dah lama dah kami gila, dia kata. Dalam satu malam, isteri kami mati, anak kami mati. Satu ustaz daripada Syria mengajar di tempat saya. Satu malam tu disemayang atas jalan tar tuan-tuan sampai ke pagi menangis dalam sujud. Saya tanya kenapa, dia kata, malam tadi semua adik-adik saya mati kena bom. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sangat cemburu bila orang Islam tinggalkan perintah dia. Dan kita tak katalah mereka buat dosa tuan-tuan. Kita tak katalah orang Iraq banyak buat dosa sebab itu Allah azab dia. Kita tak boleh kata begitu. Tapi selalunya nikmat azab yang datang ni disebabkan umat di satu negara itu dah mula kufur nikmat. Kita hari ni Allah Ta'ala masih jaga lagi bukan kerana kita bagus. Mungkin orang tu lebih bagus pada kita, tetapi Allah bagi peluang kepada kita bertaubat pada Allah, kembali pada Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi di akhir zaman ni tuan-tuan, Masya Allah, kita tengok semakin
kita nak bawa umat ini pada agama, semakin banyak orang Islam yang lari pada agama. Hari ini orang Islam sendiri yang menghina Islam, tuan-tuan. Kan? Keluar daripada mulut-mulut anak-anak muda kita menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nenek moyang kita tak pernah hina Nabi. Nenek moyang kita tak pernah pijak Quran. Nenek moyang kita dulu tak pernah usir orang agama. Tak pernah pandang hina pada ulama. Tak pernah kutuk alim ulama. Hari ini tuan-tuan yang mulia, atas nama kebebasan, kita tengok ramai anak-anak muda kita yang jauh daripada agama. Apa yang kita nak buat? Tak selesai dengan kita pukul, tak selesai dengan kita marah. Tak dapat tidak, tuan-tuan, hari ini umat yang maju, umat yang selamat, Allah hanya satu umat saja akan selamat. Bila mana maksiat berlaku, tuan-tuan, ada 3 golongan. Allah sebut dalam Quran. Zaman Nabi Musa pun begitu. Bila berlaku maksiat, ada 3 golongan. Satu golongan yang buat maksiat, dia memang seronok je buat, dia tak sedar apa. Lantaklah, aku nak buat apa pun, ini gua punya masalah, you apa pasal? Mau ambil tahu, kubur masing-masing. Ya kan tak? Kubur masing-masing, betul lah. Tapi dekat dunia ni, sebelum mati ni masalah, dalam kubur lantak engkau lah, kan? Tapi sekarang ni masalah dia di atas muka bumi ni, kita berkongsi negara. Kalau negara ni kena azab, kami, keturunan kami pun habis. Tuan-tuan yang mulia, satu golongan yang melakukan maksiat. Satu golongan dia diam. Okey, saya semayang. Engkau nak buat dosa, lantak engkau lah. Saya semayang. Anak saya semua okey. Anak saya seorang pun tak ada yang terlibat dengan maksiat. Alhamdulillah. Saya pergi haji tiap-tiap tahun. Saya buat umrah, saya tak kacau orang pun. Ini pun tak selamat juga, tuan-tuan. Golongan yang selamat hanya satu saja. Golongan yang mencegah kemungkaran, mengubah kemungkaran kepada kebaikan. Bukan maksud ubah kemungkaran ni kita pecahkan kemungkaran, tuan-tuan. Taghyirul munkar, mengubah kemungkaran. Sebab itu Allah, Nabi gunakan fal yughayyirhu. Ubah, taghyir, ubah orang jahat jadi baik. Pencuri jadi pemberi sedekah. Orang kafir jadi orang beriman. Tuan-tuan yang mulia, satu je amalan yang menyelamatkan negara daripada kena azab, iaitu umat di suatu negara itu perlu menjalankan dakwah, tuan-tuan. Perlu menjalankan dakwah. Kerja dakwah bukan kerja mufti saja, bukan kerja qadhi saja, bukan kerja ustaz saja, bukan kerja alim ulama saja. Seluruh bangsa, seluruh umat bertanggungjawab untuk menyebarkan dakwah ilallah. Sebab Allah sebut alladzina immakannahum fil ardi. Golongan yang diredai oleh Allah, yang mendapat restu daripada Allah, mendapat lindungan daripada Allah, bila mereka diberikan Allah kuasa untuk memerintah satu negara, apa amalan dia buat? Aqamus solah. Dia akan galakkan orang menunaikan solat. Ajak orang berjemaah di masjid. Sebenarnya masjid ni, tuan-tuan, adalah tempat keselamatan bagi umat Islam. Macam mana bahtera Nabi Nuh AS masa banjir, siapa masuk dalam kapal dia pasti selamat. Kalau berlaku apa-apa di akhir zaman, kalau banjir pun lari ke masjid selamat, tsunami lari ke masjid selamat, waktu Dajjal datang lari ke masjid pun selamat. Fitnah akhir zaman hebat macam mana pun, orang masjid akan terselamat. Sebab itu kita kena bawa seluruh umat ni datang ke masjid. Bawa semua orang datang ke masjid. Macam mana caranya? Kan? Yang dah datang tu alhamdulillah. Yang tak datang, macam mana caranya, tuan-tuan, nak jemput? Kan? Nabi kata kita ni, orang yang taat dengan orang tak taat sama macam sekumpulan manusia yang naik sebuah kapal. Golongan yang taat duduk di atas, tak perasan. Anak-anak muda kita di mana sekarang? Anak-anak kita yang kecil-kecil di mana sekarang? Saya pergi ke Saudi, walaupun sekarang ni orang kata Saudi ni teruk lah, dajjal lah, apa semua tak? Tapi masyarakat Saudi, hampir semua orang datang masjid, dia bawa 4-5 orang anak dia datang sembahyang sekali, anak lelaki dia. Hari raya, hari tu kami raya di Saudi, pagi raya, subuh-subuh, semua dah bawa anak kecil-kecil ni pakai baju raya, sembahyang subuh tu sekali dengan sembahyang raya. Jadi kita nak kata dia orang tak bagus, mungkin kerajaan dia masalah, tapi rakyat dia, umat Islam di sana masih lagi kuat. Kita kalau pergi masjid seorang-seorang, tak bawa cucu kita, tuan-tuan, daripada sekarang, anak kita, mereka tak biasa dengan masjid, dan sampai besar tak akan biasa dengan masjid. Kadang-kadang kita nak kejut anak kita umur darjah 1 sembahyang subuh. Rasa kesian tengok dia orang ni, tengah letih sangat tu.
Hari ni kesian, esok masuk 8 tahun kesian lagi. Nabi dah kata bila anak masuk umur 7 tahun dah kena mula suruh sembahyang. Kita kesian lagi. Sampai di sekolah menengah kita kesian lagi nak kejut. Allahu Akbar, dah 17 tahun dah. Kesian juga lagi. 18 tahun pun kesian lagi. Kita biarkan anak kita tak solat. Sama macam kita tahu anak kita ada penyakit kronik, tapi kita tak payah hantarlah pergi hospital, kesian dia. Nanti doktor belah dia kan, doktor potong kaki dia kan. Takut tuan-tuan. Akhirnya membesarlah anak kita sampai ke mati tak reti sembahyang. Masya Allah, takut nak datang masjid. Macam saya sebut tadi, berdebar. Kami kali-kali pertama datang ke masjid, ustaz berdebar. Itulah saya kata saya buat program tiap-tiap bulan iktikaf dalam masjid, supaya kita ni seronok duduk dalam masjid, terikat dengan masjid. Dan antara tanda-tanda ahli syurga di hari kiamat nanti adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, lelaki yang hatinya sentiasa terpaut dengan masjid. Masjid adalah penyelamat tuan-tuan. Orang buat dosa ni seperti orang duduk di bawah bahtera. Dia korek bahtera daripada bawah, kita tengok je. Lalu tepi budak tak sembahyang, tak ada pun ngajak. Nak ngajak pun kena ada skill. Kalau cakap yang tak betul makin dia marah tuan-tuan. Kau ni nak jadi Yahudi ke? Marahlah budak tu. Tapi cuba kita belanja teh dia dulu. Masya Allah. Kan? Saya nak belanja, pakcik nak belanja awak. Saya duduk sekejap. Masya Allah. Pakcik dah duduk sini lama dek. Tapi sampai hari ni pakcik tak nampak lagi adik dia kat masjid. Jadi pakcik belanja ni sayang pada adik ni. Anak-anak muda macam adik ni kalau zaman sahabat Nabi dulu, Masya Allah, hebat ni. Adik ni kalau faham agama ni hebat. Frontliner ni, Masya Allah. Zaman sahabat Nabi dulu budak-budak kecil semua perjuang agama Allah. Kan? Kita hari ni anak-anak muda kita dah pergi merata-rata. Sebab itu tuan-tuan, ulama kata bila remaja-remaja tak dilibatkan dengan dakwah tuan-tuan, dengan kerja agama, maka ahlul batil akan gunakan anak-anak muda kita dan perwanita-wanita kita untuk tujuan untuk promosikan kebatilan-kebatilan mereka. Hari ini wanita-wanita Islam semua diperagakan untuk jual baju-baju seksi, dia guna wanita kita. Allah cabut rasa malu daripada wanita-wanita Islam. Bila kita tinggalkan dakwah ilallah. Dulu sahabat Nabi ke mana pun pergi nak sebarkan Islam. Ke mana pun kami melancong, kami bukan nak pergi tengok negara tu. Kita sekarang ambil duit pergi melancong ke Eropah tuan-tuan. Bergambarlah depan gereja dia, Masya Allah. Kan? Buat gitu pula. Kan? Oh, gambar depan tempat penjajah kita pergi, Masya Allah. Bangga. Kan? Tak marah pergi tu. Saya pun pergi. Kan? Buckingham Palace kita pergi, Masya Allah. Kan? Kensington Palace kita pergi, Masya Allah. Tapi tuan-tuan mulia, kita pergi tempat penjajah tuan-tuan. Baik kita pergi Madinah Al-Munawwarah, tempat Nabi kita, Makkatul Mukarramah, tempat sejarah Islam. Pergi tempat sejarah Imam Bukhari, pergi ke Samarkand, pergi tempat sejarah-sejarah Islam. Nak sedarkan balik diri kita ni, jati diri kita. Pergi ke Turki, semayang dalam Hagia Sophia tuan-tuan. Saya semayang duha, Allahu Akbar, rasa meremang bulu roma tuan-tuan. Inilah zaman kegemilangan Islam dulu tuan-tuan. Tempat di mana perjuangan Islam bermula, tuan-tuan pergi. Di madrasah saya sekarang ni pun tempat mak kilau mengisytiharkan diri tuan-tuan. Kalau duduk dekat tiang tu, saya tanya kawan-kawan apa rasa. Tempat berlakunya perjuangan tuan-tuan, mesti Allah kekalkan kesan dia. Kita pergi tuan-tuan. Jadi sebab itulah tuan-tuan, hari ni Masya Allah kita nak bawa umat ini. Jalan keselamatan adalah kita kena gunakan remaja-remaja kita ni untuk tujuan kerja agama tuan-tuan. Libatkan mereka dengan masjid, libatkan mereka dengan aktiviti agama, bagi kepercayaan pada mereka, puji mereka, belanja mereka, pujuk mereka, sampailah Allah Ta'ala gunakan remaja ini tuan-tuan, menggunakan kemudahan mereka ni untuk mempertahankan agama. Mereka lah akan menjadi pewaris kita bila kita mati nanti. Kalau tak, Islam ni habis di sini tuan-tuan. Kita orang tua mati, anak kita dah tak solat, nanti menantu pun tak solat, cucu cicit semua tak sembahyang, habis agama pupus di situ tuan-tuan. Habis dah agama dalam keturunan kita. Sebab itulah hari ni tuan-tuan rahmati Allah, nikmat merdeka ni tak akan kekal lama kalau kita tak jaga. Sebab itu kita kena isi kemerdekaan ini. Waktu saya belajar di Indonesia dulu tuan-tuan, orang sana sedap bercakap, ya begitu manis kita menikmati nikmat kemerdekaan. Tetapi yang jauh
Lebih penting daripada merdeka itu adalah mengisi makna kemerdekaan. Bagaimana Pak? Kita semua harus bangkit untuk mengisi makna kemerdekaan ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran pada Allah yang memberikan kita kemerdekaan. Sedangkan nenek moyang kita dahulu tidak pernah merasakan, tidak ada satu hari pun dalam hidup mereka melainkan mereka diburu, mereka dibunuh, mereka diusir, mereka dihina. Kan kemuliaan kita diinjak-injak. Sekarang Allah Ta'ala bagi kita kemuliaan, Allah bagi kita dapat memerintah, dan Allah bagi kita keamanan, kebebasan. Maka kita nak guna kesempatan yang Allah bagi ni untuk kita memertabatkan agama Allah, untuk kita mendaulatkan kalimah Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah redha kepada kita, insya-Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, mandangkan masa pun dah begitu panjang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi apa yang kita kongsikan bersama pada malam ini, wallahu alam, menepati tajuk ke tidak tuan-tuan, tetapi insya-Allah mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita bawa balik bersama, bawa balik nanti kita boleh kongsi sikit dengan anak isteri kita. Mudah-mudahan bangkit semangat. Baru ni tengok cerita Mak Kilau, semua orang dah semangat. Semua orang dah nak jadi pahlawan Melayu dah semua. Semua nak pakai busana, nak pakai tanjak. Tapi ingat kata-kata kalimah yang keluar daripada Mak Kilau. Sesungguhnya Allah muliakan kita kerana Islam, kerana agama, kerana Islam, kerana akidah kita. Allah muliakan kita bangsa Melayu. Tidak ada nilai pada bangsa ini jika kita tidak gunakan kelebihan yang kita ada ni untuk memertabatkan agama Allah Ta'ala. Kita pastikan kita gunakan kelebihan yang Allah bagi kepada bangsa yang Allah bagi sifat al-hilmu wal-ana'ah, ketenangan dan sopan santun ini. Kita gunakan untuk tarik orang Cina, orang India di sekeliling kita masuk Islam, insya-Allah. 65 tahun dah kita hidup dengan mereka. Sepatutnya mereka dah jadi madu'u kita. Sepatutnya mereka ni, kalau sahabat Nabi, orang kafir duduk dalam Madinah, dah lama masuk Islam. Tetapi hari ini, sampai hari ini, kerana kita gagal menyantuni mereka, kita pandang mereka dengan pandangan hina, kita tak pandang mereka sebagai aset yang boleh jadi teman kita, harta mereka boleh jadi bermanfaat untuk Islam, kepandaian mereka, kecerdikan mereka boleh jadi kebaikan untuk Islam. Sampai hari ini, orang kafir masih tak faham Islam di sekeliling kita, tuan-tuan. Inilah kelemahan kita dalam menghadapi merdeka. Sepatutnya dengan 65 tahun kita merdeka ni, sekurang-kurangnya 650,000 orang kafir telah masuk Islam. Sepatutnya, kan? Tetapi hari ini, sampai hari ini, saya nak kongsi satu lagi cerita terakhir. Waktu saya pergi ke Belgium, saya pergi ke satu tempat bernama Antwerp, tuan-tuan. Sahabat saya nama Abang Haji, dia bawa kami pergi ke sana. Saya nak tunjuk pada ustaz, orang ni baru beberapa tahun masuk Islam, mu'alaf. Dia buat satu center dekat situ. Dia tulis mudah je, for new Muslim, kan? Ini tempat untuk orang baru masuk Islam. Dia ni bukan orang alim pun. Dia masuk Islam, dia bawa anak dia masuk Islam, dia bawa ayah dia masuk Islam. Satu keluarga masuk Islam. Dan dia asaskan pusat tersebut, panggil seorang ustaz bagi ceramah. Kami duduk dalam ceramah tu 40 seat. Ada 40 seat duduk. Punya hebat, tuan-tuan, dia kata kami izinkan siapa-siapa pun nak masuk, orang Islam pun boleh duduk, orang kafir pun boleh duduk. Tutup aurat pun boleh, tak tutup aurat pun tak apa. Pakai skirt tak apa, tak tutup rambut pun tak apa. Kalau kita hari ni orang nak duduk majlis ilmu, awak ni pakai macam mana nak masuk majlis ilmu? Dia tak ada. Siapa nak duduk, duduk. Orang yang anti yang tak percaya Tuhan, ateis pun boleh masuk. Kristian pun boleh masuk, Islam pun boleh duduk dengar tazkirah yang disampaikan. Kita pun duduk. Tengah-tengah tazkirah, sekejap lagi dia keluar seorang bagi kek. Semua dah dapat. Kejap lagi 15 minit bagi tazkirah, dia bagi karipak. Kejap lagi dia bagi teh serve. Masya Allah. Dia kata sepanjang beberapa tahun kami buka ni, dah dapat 2,000 orang Kristian daripada Belgium dengan daripada Belanda dah memeluk agama Islam di bawah pusat itu. Saya terfikir balik, ya Allah, aku ni seorang ustaz. Di Malaysia pun ada orang nak masuk Islam ni. Kadang-kadang orang nak masuk Islam ni bukan tentu pukul berapa. Acapan kita Islamkan pada pukul 4:30 pagi, tuan-tuan. Orang nak masuk Islam ni bukan kira waktu. Dia buka pusat tu 24 jam. Siapa-siapa nak masuk Islam boleh datang anytime. Boleh call kita, tuan-tuan. Sebab itulah, Masya Allah, Islam lebih maju di Eropah. Lebih banyak orang masuk Islam berbanding dengan negara Islam, tuan-tuan.
Kita hari ni kalau ada seorang berani buat, tuan-tuan, cari rumah kedai satu, buka, walaupun kita rasa kita tak ada duit, jangan harapkan duit daripada manusia. Buat sendiri, mujahadah sendiri. Ini agama kita. Saya selalu cakap, hari ni bila nak buat korban untuk agama, kita semua harapkan duit daripada orang. Salah. Agama kita. Duit kita lah keluar, barulah ada sayang pada agama. Macam mana kita hari ni, kita ada kereta, siapa kena basuh kereta kita? Kita ada rumah, siapa yang kena cuci rumah kita? Kalau kita basuh kereta kita, perlu ke orang bayar, tuan-tuan? Saya bayarlah tuan, sebab tuan rajin cuci kereta sendiri. Saya bayar tuan sebab tuan kemas rumah rajin, tuan. Tuan, saya rajin. Kalau saya kemas rumah tuan, baru saya nama rajin. Saya kemas rumah sendiri, kenapa pula nak rajin? Nak pujian apa? Saya kemas rumah saya sendiri. Hari ni kita nak kemas agama kita sendiri, tuan-tuan. Kenapa pula mesti berbayar? Kita lah kena spend duit untuk agama kita. Barulah kita sayang agama ni, barulah ada nilai agama ni. Hari ni sebut kerja agama, semua tak ada modal lah, ustaz. Orang Belgium tadi memang tak ada modal, tapi dia buat, dia latih orang ni jadi sukarelawan masuk Islam. Dia buat bisnes sama-sama dia. Semua mu'alaf dah ada duit sendiri, dah jadi pendakwah, bersedia nak tarik orang kafir lagi masuk Islam. Kami dah rasa bahagia, nikmat jadi orang Islam. Saya terfikir kalau dapat satu je pusat macam tu, tuan-tuan, bukan lain pada yang kerajaan dah buat tu, kerajaan buat tu, alhamdulillah lah. Kita ada perkim, kita ada apa semua. Tapi kalau kita buat kita sendiri, tuan-tuan, jemput orang bukan Islam, orang Cina, orang India. Hari tu kami buat nyanyi-nyanyi sikit dekat Johor Bahru, tuan-tuan. Pukul 2 pagi, tiba-tiba datang satu orang Hindu. Saya nak masuk Islam, boleh ke? Allahu Akbar. Saya kata, inilah nikmat Allah Ta'ala. Mesti boleh punya, tuan. Kan? Hari tu kita pergi Melaka, 2 orang datang. Satu orang Cina tu kata, ayo, belum sedia. Yang satu orang tu Portugis. Saya memang dah lama nak masuk Islam, dapat masuk Islam. Yang Cina tu, saya belum sedia. Yang kawan-kawan dia Melayu dah geram, ustaz, kalau ustaz tak sabarkan kami, yang itu kami dah pukul dia. Tak sedia, saya belum terbuka hati, jangan macam ni, saya tak sedia. 2 kali saya datang jumpa dia. Saya kata, tuan, saya datang jauh ni daripada Pahang tau. Saya nak jumpa awak tau. Saya sayang pada awak tu. Saya nak you masuk Islam lah. Saya dah nak balik. You boleh bagi hadiah tak kat saya? Hadiah apa ustaz nak? Saya nak you masuk Islam lah. Ya kah? Kalau macam tu saya masuk lah ustaz. Alhamdulillah. Kan? Kita kena tanya dia, hari ni birthday I tau, you boleh bagi hadiah tak kat I? Apa dia hadiah? You masuk Islam. Kawan saya tu, dia dapat point tu, dia balik KL, dia nampak budak Nepal kerja dengan dia. Hari ni hari birthday I tau, you boleh tak bagi hadiah kat I? Boleh lah. Bos mau apa? Saya mau you masuk Islam. Ya kah? Bos suka ke? Suka lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Jadi kalau orang Malaysia buat begitu, tuan-tuan, insya-Allah negara kita ni pasti akan dimakmurkan oleh Allah. Allah tambah lagi keberkatan demi keberkatan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah terima kita semua, insya-Allah. Sekian aku qauli hadza, astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa ta'al fina wa la minna shaqiyya wa la mahruma bi mannika wa fadlika wa karamika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah fil hayali wal mali innaka ala kulli shay'in qadir. Wa sallallahu ta'ala ala khair khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.